Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu qala Ra'aitu rajulan yasduru an-nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadur anhu. Qultu man hadha? Qalu Rasulullah. Qultu alayka assalam ya Rasulullah. Alayka assalam ya Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul alayka assalam. Alayka assalam tahiyyatul mauta. Qul assalamu alayk. Qala qultu anta Rasulullah. Qala ana Rasulullah alladhi idza asabaka dhurrun fada'awta kashafahu 'anka wa idza asabaka 'amu sanah fada'awta anbataha lak wa idza kunta bi ardi qafrin aw falah فضلت راحلتك فدعوت ردها عليك. قال قلت له اعهد إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف atau kama qal. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, dia menceritakan pertama kali pengalaman dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Sulaim ataupun orang kenal dia dengan nama Abi Jurai. Pertama kali dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat satu ulasan. Kata Jabir, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu.
Jabir kata, aku tengok satu orang laki-laki. Yang laki-laki ni dia cakap apa pun orang akan ulas lepas tu. Banyak orang ada dalam dunia ni. Banyak orang banyak cakap. Tapi banyak-banyak orang cakap habis situ. Cakap situ habis situ. Tapi yang kata Nabi SAW, Nabi Muhammad ni dia bercakap, cakap dia tu menjadi ulasan orang untuk satu tempoh masa. Maka kata Jabir bin Sulaim, aku tengok satu orang laki-laki, aku tak kenal dia ni siapa. Cumanya yafdurun nasu an ra'yih. Apa juga cakap dia, buah fikiran dia, pandangan dia menjadi bualan dan menjadi ulasan ramai orang selepas itu. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Tidaklah dia bercakap sesuatu melainkan orang akan bercakap apa yang dia cakap selepas itu. Qultu man hadha? Dia kata, aku pun pergi tanya orang, siapa laki-laki ni? Siapa dia ni? Sampai benda yang dia cakap ni menarik perhatian ramai orang. Benda yang dia cakap ni berenah semua. Benda yang dia bercakap ni boleh menarik perhatian semua orang, bukan saja dengar, bahkan pakat nak buat, bahkan pakat nak bincang isi cakap dia. Jabir tanya orang lain, dia kata, man hadha? Siapa dia ni? Qalu, orang ramai jawab dekat dia, Rasulullah. Orang kata, inilah Nabi, inilah Rasulullah SAW. Bila dia dengar macam tu, dia tak buang masa, dia ambil peluang tu, dia pergi rapat dengan Nabi. Dia terus kata dekat Nabi, alaikassalam ya Rasulullah. Bila dah orang bagi tahu, inilah Rasulullah, inilah Nabi Muhammad, inilah orang yang baru muncul dalam masyarakat kita ni, inilah orang yang nak jadi pemimpin kita, dia inilah yang nak pimpin kita ke jalan kebenaran. Dia terus pergi rapat dengan Nabi, dia kata, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. 2 kali dia bagi salam, Nabi tak jawab. Qala Nabi SAW, lepas baru Nabi jawab, Nabi kata, la taqul alaikassalam, alaikassalam tahiyatul mauta. Nabi kata kat dia, lain kali jangan kata alaikassalam, kerana alaikassalam itu salam untuk orang mati. Nabi kata. Kita tuan-tuan bila lalu kubur sunat kita kata alaikassalam ya ahlad diyaril mu'minin. Ataupun senang kata alaikassalam ya ahlal kubur. Kalau dalam hadis Nabi kata alaikassalam ya ahlad diyaril mu'minin. Maka bagi salam alaikassalam ini adalah salam untuk orang mati. Maka kerana tu Nabi SAW tak jawab. 2 kali Jabir bin Sulaim bagi salam alaikassalam, Nabi tak respon, Nabi tak jawab. Lepas 2 kali Nabi ajak dia, Nabi kata la taqul alaikassalam. Nabi kata lain kali jangan bagi salam macam tu, jangan kata alaikassalam. Pasal alaikassalam itu tahiyatul mauta, itu ucapan selamat untuk orang mati. Nabi kata qul assalamu alaik. Nabi kata kalau bagi salam kata assalamu alaik ataupun assalamu alaikum. Qultu, kemudian kata Jabir, dia kata anta Rasulullah. Dia kata tuan ni Rasulullah kah? Dia bertanya macam tu. Ini pertama kali jumpa. Pertama kali jumpa dia sudah rasa kagum. Pertama kali jumpa dia sudah rasa hebat ni orang ni. Pertama kali jumpa dia nak tahu siapa betul-betul kawan ni. Dia tanya orang ramai, orang ramai kata ini Rasulullah. Maka dia terus pergi jumpa, dia nak confirm benda ni. Dia kata anta Rasulullah. Dia kata tuan ni Rasulullah kan?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, ana Rasulullah. Nabi kata, ya, aku ni Rasulullah. Alladhi idza asabaka dhurrun fada'autah kashafahu ank. Nabi kata, aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Allah Tuhan yang apabila kamu ditimpa mudarat, fada'autah, kamu minta tolong pada dia, kashafahu ank, Tuhan itu akan melepaskan kamu daripada mudarat itu. Mari jawab macam tu. Nabi kata, betul, aku ni Rasulullah, aku ni utusan Allah. Utusan Allah, Tuhan yang apabila hampa ditimpa susah, hampa minta tolong ke dia. Dan apabila hampa minta tolong kat dia, dia lepaskan hampa daripada susah tu. Wa idza asabaka 'amu sanah fada'auta anbataha lak. Nabi kata, aku utusan Allah. Allah Tuhan yang apabila kamu ditimpa kemarau, kamu minta tolong dekat Tuhan, maka Tuhan menghentikan kemarau itu dan Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nabi kata, aku utusan Allah. Allah Tuhan yang apabila hampa kena kemarau, hampa minta tolong kat dia. Bila hampa kena kemarau, tak ada manusia boleh angkat kemarau tu daripada kena hampa, melainkan Allah saja yang boleh hilangkan kemarau tu dan tumbuhkan balik tumbuh-tumbuhan yang tak tumbuh kerana kemarau ni. Allah itulah yang hantar aku jadi Nabi. Wa idza kunta bi ardi qafrin aw falatin fadallat rahilatuk fada'auta raddaha alaik. Nabi kata, aku utusan Allah. Allah Tuhan yang apabila kamu berada di satu bumi yang tandus, yang gersang, kenderaan kamu hilang, kamu berdoa pada dia dan dia mengembalikan kenderaan itu. Di tengah padang pasir, berhenti, berkemah, tidur, bangkit-bangkit esok, kenderaan yang naik ni hilang. Unta, kuda yang digunakan sebagai kenderaan ni, dalam masa duduk tidur tu, dia merantau berjalan di ke mana ke, bangkit pagi esok tak ada. Unta yang naik tu dah tak ada, kuda yang naik tu dah tak ada. Bila tak ada tu, kamu hilang punca, kamu nak berjalan jauh lagi, kenderaan tak ada, kamu semayang, kamu minta kepada Allah, minta supaya Allah kembalikan kenderaan yang hilang itu. Kata Nabi SAW, raddaha alaik, Allah boleh mengembalikan kenderaan itu. Nabi nak abang kat kita, tuan-tuan, dalam apa keadaan pun Allahus Samad. Kita duk baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allahus Samad maksudnya Allah tempat kita bergantung semua sekali. Anak sakit pun kita minta tolong dekat Allah. Harta benda hilang pun kita minta tolong dekat Allah. Malapetaka menimpa pun kita minta tolong kepada Allah. Kemarau panjang pun kita minta tolong kepada Allah. Apa jadi pun yang sekira-kira kita rasa tak ada manusia boleh tolong, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk berasa sakit dada, pipi cek, doktor kata kena kanser paru-paru. Tuan-tuan, dengar yang tu lembut lutut dah. Duk berasa sakit dada je, duk ingat ku apa ke, pi x-ray dia tak nampak apa, pi jumpa pakar, cek, doktor pakar kata hang kena kanser paru-paru. Dengar yang tu, tuan-tuan, siapa kita ingat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Bila kita tahu dah penyakit ni adat katanya tunggu hari. Duk dengar sangat dah orang kena kanser mati, duk dengar sangat dah orang kena barah mati, duk dengar sangat dah. Tiba-tiba kita duk dengar orang duk kena tu, Allah takdirkan kena kita. Bila dengar kalimah tu keluar daripada mulut doktor kata hang kena kanser paru-paru. Tuan-tuan, fikiran kita, hati kita pergi ke mana? Dia pergi dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah bangkit semayang tahajud malam tu bangkit. Tak pernah bangkit semayang tahajud ni, bukan tak mau, tapi tu tak boleh bangkit.
Duk teringat nak bagi semayang, pakai pagi subuh lagu tu je. Duk teringat nak bagi semayang, subuh lagu tu. Tak dan nak semayang tahajud ni. Tapi bila doktor kata hang kena kanser paru-paru, malam tu pukul 3 tuk biji mata celek, terus ringan badan bangkit dia ambil ayat semayang. Kita semayang, kita minta dekat siapa? Nabi kata dekat Allah tu lah hampa minta. Nabi kata, ana Rasulullah, aku utusan Allah. Allah Tuhan yang apabila hampa kena apa pun, hampa minta ke dia. Allah itulah hantar aku mai untuk jadi Nabi ni. Qala, kata Jabir, i'had ilayya ya Rasulullah. Jabir bila dengar macam tu, terus dia kata dekat Nabi, dia kata, i'had ilayya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia kata, bagilah nasihat apa-apa dekat aku. Bagilah nasihat apa-apa pun dekat aku ya Rasulullah. Tolonglah bagilah pesan apa pun dekat aku. Aku nak guna pesan itu buat pedoman hidup aku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Nabi kata, la tasubbanna ahadan. Nabi kata yang pertama, aku pesan kamu, la tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali kamu caci, kamu maki apa-apa pun. Nabi kata, hang minta pesan dekat aku pesan hang. Yang pertama sekali, mulut jaga. Jangan maki siapa-siapa, jangan maki apa-apa. Bukan kata manusia sahaja, bukan kata menatang, siapa pun, apa pun. Jangan maki, jangan caci, jangan cercah. Nabi kata, jaga lidah kamu, jangan duk caci maki orang. Qala, kata Jabir, fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Kata Jabir, lepas pada Nabi pesan itu, aku pegang pesan Nabi ini. Fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan. Lepas daripada Nabi pesan tu, aku tak pernah maki siapa-siapa pun, sama ada dia orang yang merdeka ataupun dia hamba sahaya. Aku tak maki siapa pun. Start daripada aku dengar Nabi sebut tu, Nabi kata, la tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali mulut hang piduk maki siapa-siapa, piduk maki apa-apa. Aku dengar yang tu, dia kata, fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan. Lepas pada tu, siapa seorang pun aku tak pernah maki, sama ada dia orang yang merdeka ataupun dia hamba sahaya, aku tak maki. Wala ba'iran wala syatan. Sama ada unta ataupun kambing, aku tak maki apa pun, dia kata. Tuan-tuan, hadis ni nak beritahu dekat kita, yang kata sahabat Nabi ni, kalau Nabi sebut-sebut tu, yang tu pegang terus. Yang kata sahabat Nabi ni, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat-sahabat Nabi, orang yang berpeluang hidup di keliling Nabi, yang beriman, ikut apa yang diajak oleh Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka adalah golongan manusia yang sangat-sangat istimewa. Nabi habang sekali cukup. Nabi habang sekali cukup. Maka kata Jabir bin Sulaim, dia kata, lepas pada Nabi pesan yang tu, aku jaga lidah aku tak mau maki, bukan saja manusia, bahkan binatang aku tak maki, dia kata. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah dalam satu musafir, Nabi duduk naik unta dia, satu lagi orang naik unta mengiringi sebelah Nabi. Unta dia duduk buat jalan pelan, dia marah, dia maki unta dia. Nabi dengar macam tu, Nabi kata dekat kawan ni, hang turun daripada kenderaan hang, lah ni juga turun, Nabi kata. Lepas tu Nabi kata, biar unta ni dia nak pergi mana tu. Sahabat ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, pasal apa jadi ni? Nabi kata, tidak ada guna kamu naik kenderaan yang kamu sudah maki dia. Nabi suruh turun, kemudian Nabi suruh biar unta tu, mana dia nak pergi, biar dia pergi. Nabi SAW cukup tak suka dengan orang maki makhluk Allah ni. Nabi tak suka. Hadis cerita tentang makan pun serupa. Kalau kita makan, kita rasa tak sedap. Kita makan, kita rasa tak suka. Memadai dengan berhenti pergi basuh tangan. Jangan kata apa-apa dekat makanan tu. Maki makanan apa ni tak sedap, tahu tak mau. Nabi tak bagi buat macam tu. Nabi kata, wa imma kamu makan, wa imma kamu tinggal. Tu saja.
mulut jangan duk kata apa. Tuan-tuan, kalau kita ikut apa yang Nabi kata ni cantik. Ya kita tak boleh ikut. Itu orang kata kadang-kadang kerana mulut badan binasa. Kita tak hati nak jaga adab yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh kita jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis tu, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi pesan dekat Jabir bin Sulaim, Nabi kata jangan sekali-kali kamu pandang lekeh. Wala tahqiranna, jangan sekali-kali kamu pandang koman, jangan sekali-kali kamu pandang lekeh minal ma'rufi syai'an, benda baik sikit pun. Benda baik jangan pandang koman, benda baik jangan pandang lekeh. Benda baik jangan pandang kata yang ni buat tak apa, tak buat tak apa. Jangan pandang lagu tu. Kalau sekiranya benda tu benda baik, kita mengaku itu benda baik. Kita boleh buat, kita tak boleh buat, itu soal lain. Soalnya itu benda baik, kita mengaku kata itu benda baik. Jangan duk kata aku takkan nak derma RM5 ni baik tu saya derma, alang-alang nak bagi RM50,000. Tak mah. RM5 pun itu kebaikan. Kalau kita derma RM5 pun dengan hati yang ikhlas, itu lebih baik daripada bagi RM500,000 tetapi dengan tujuan nak menunjuk, sombong dan sebagainya. Maka Nabi SAW kata, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kamu pandang hina, pandang lekeh kepada benda ma'ruf, kepada benda baik. Wa an tukallima akhak wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk. Nabi kata, dah hendaklah kamu cuba sedaya upaya bila bercakap dengan saudara kamu, manehkan muka. Tuan-tuan, benda kecil macam tu pun Nabi dia bagi penekanan yang kuat. Nabi kata jangan sekali-kali jadi wa antukal lima akhak wa anta mumbasitun ilaih. Jangan sekali-kali kamu buat muka masam bila bercakap dengan saudara kamu, muka biar senyum dan manis. Inna zalika minal ma'ruf. Nabi kata kerana yang demikian itu daripada ma'ruf, yakni daripada kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita azam dalam hati kita, kita nak buat benda baik. Kita azam dalam hati kita, kita nak buat benda baik. Ni dalam bulan Muharram ni, kita dah sambut dah Ma'al Hijrah, awal Muharram, apa belaga, selawat sana sini dan sebagainya. Apakah pengisian dalam menghadapi bulan Muharram ini? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaum Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Untuk ingat hadis bila riwayat Al-Bukhari, bila riwayat Muslim tak sembang banyak. Ini hadis sahih, kalau diamalkan macam mana yang Nabi janji, macam itulah yang Allah janji. Kita benda yang sabit daripada hadis yang sahih macam ni, kita tak kalut nak buat. Kita suka pergi rongkah cari hal pelik-pelik tu kita nak buat. Amalan yang dalam sahih Bukhari tak ada sebut, amalan dalam sahih Muslim tak ada sebut, amalan tu pergi dengar di ujung kampung mana ke tu kita nak buat. Yang hadis sahih bagi tahu terang-terang ni, tak apa kalut nak buat. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, sesungguhnya Nabi SAW ditanya oleh orang tentang puasa Ashura, puasa 10 Muharram, puasa 10 hari bulan Muharram. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, puasa Ashura ni macam mana? Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, yukaffirus sanatal madiyah. Nabi kata, siapa buat puasa Ashura, puasa 10 Muharram itu, maka puasa itu akan menutupi dosa tahun-tahun yang lepas. Ini janji yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu dekat Nabi, Nabi bagi tahu dekat kita. Nabi kata, siapa yang puasa Ashura, puasa 10 Muharram, siapa puasa dengan niat untuk cari keredaan Allah Subhanahu wa taala kerana patuh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ganjaran dia apa? Nabi kata yukaffirus sanatal madiyah, dikifaratkan dosa dia pada tahun yang lepas. Dosa tahun lepas, mana dosa-dosa kecil sikit sebanyak kita duk buat tu, pergi duk tengok benda Tuhan tak pergi tengok, pergi duk cakap benda yang tak patut kita cakap dan sebagainya, dosa-dosa kecil, maka dikifaratkan dosa-dosa itu. Contoh satu hari puasa dijanjikan begini punya besar ganjaran dia, berapa punya luahnya limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau sekiranya kita masa puasa Arafah dulu kita terlepas, jangan lepas puasa Ashura. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Hari Arafah, waktu jemaah haji wukuf di Arafah tu, hari tu kalau kita puasa hari Rabu lah hari tu ni, pasal kita jadi raya selepas hari lewat daripada Saudi, maka hari Arafah jatuh pada hari Rabu. Hari Rabu, hari Arafah tu kalau kita puasa dengan niat kerana nak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, dikifaratkan dosa dia tahun yang lepas dan tahun nak mai. Itu puasa hari Arafah. Tak apalah, di kalangan kita ada yang terlepas untuk waktu ni, duk kalut telefon sana telefon ni, ustaz ni kita nak puasa hari mana ni? Di Saudi raya awal hari ni, jadi puasa hari Arafah ni nak kira macam mana, nak kira hari telefon ni tak puasa, terlepas. Maka terlepaslah satu peluang besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji pengampunan dosa tahun lepas wal baqiyah, dan tahun baqi ada lagi. Kalau ada dosa-dosa kecil, Allah janji nak ampunkan. Dosa besar memerlukan kepada taubat nasuha. Dosa kecil ni dia duk kifarah dengan amalan-amalan yang macam ni. Terlepas dah yang tu, Ashura ni nak main pula. Ashura bukan hari nak buat bubong suara. Ashura ini hari 10 Muharram. Hari 10 Muharram ni disuruh puasa sunat. Siapa yang puasa sunat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, yukaffirus sanatal madiyah, maka dia ampunkan dosa dia untuk tahun yang lepas. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua, jangan lepaskan peluang ini. Jangan lepaskan peluang ini. Bukan kita saja, ajak bini, ajak anak-anak yang mana kuat boleh puasa, ajak puasa pergi satu hari puasa. Mudah-mudahan kita akan disediakan ganjaran macam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam hadis dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3, muka surat 265. Muka surat 265 bawah sekali. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lahu. Di situ. Maksudnya maka tiada ada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa pada nikah barang yang halal Allah baginya. Ni. Dia nak sambung kisah yang kita baca pada bulan 9 dulu. Kita baca kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat. Nabi ada 9 orang isteri. Ini kita baca masa bulan 9 dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi wafat, Nabi ada 9 orang isteri, iaitu Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Saudah, Ummu Salamah, Safiyah, Maimunah, Zainab dengan Juwairiyah. Itu 9 orang isteri yang ada di sisi Nabi SAW semasa Nabi wafat. Maka ada golongan yang tertentu mengambil kesempatan ini untuk rosakkan nama baik Nabi Muhammad SAW. Maka dikata Nabi Muhammad SAW ni sebagai satu orang manusia yang fikir pasal seks, fikir pasal perempuan, duk fikir pasal nafsu dan sebagainya.
Maka dalam ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah kata ma kana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lahu. Maksudnya tiada ada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa pada nikah barang yang halal Allah baginya. Untuk Nabi halal menikah sampai 9 macam tu. Semua orang kata macam-macam dekat Nabi pun, di sisi Allah Nabi tak salah. Manusia ambil kesempatan ini untuk buruk-burukkan image Nabi pun, di sisi Allah Nabi tak buat benda salah. Pasal apa? Pasal Nabi menikah lebih daripada 4 itu atas izin Allah. Maka apabila Allah izin Nabi SAW buat macam tu, maknanya Nabi buat benda halal. Oleh kerana Nabi buat tu benda tak salah, benda halal, orang nak kata salah, orang nak kata apa-apa, itu orang punya pasal. Nabi SAW tidak sepatutnya jadi gundah gulana, jadi susah hati, jadi tak boleh tidur malam kerana fikir orang duk kata ni. Tak sepatutnya Nabi jadi macam tu. Firman Allah, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Jalan Allah pada segala anbiya yang telah lalu daripada dahulu kala. Cerita anbiya, cerita nabi-nabi menikah ramai, ini bukan cerita Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi dulu pun menikah ramai. Cerita menikah 9 ini bukan cerita Nabi Muhammad saja. Semua Nabi pun ada buat benda ni. Yang ni dia kata pada meluaskan nikah bagi mereka itu. Bagi Nabi-Nabi diberikan keluasan dalam soal menikah ni. Diberikan keluasan. Kita dah terang dah dulu yang kata Nabi Muhammad SAW ni diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Bukan sahaja Nabi boleh kahwin lebih daripada 4, bahkan Nabi boleh kahwin tanpa membayar mahar mas kahwin. Nabi boleh kahwin tanpa membayar mas kahwin, orang lain tak boleh, tapi untuk Nabi boleh. Inilah keluasan yang Allah bagi kepada Nabi, keistimewaan menjadi Nabi. Bahkan Nabi bila ada isteri ramai, Nabi tidak wajib menggilirkan isteri dia macam mana umat dia. Hari ini kita kalau menikah lebih daripada seorang, kita kena ada giliran untuk isteri-isteri. Tapi Nabi SAW, Allah bagi keistimewaan atas sifat, atas kapasiti dia sebagai Nabi. Maka Nabi SAW boleh untuk tidak mematuhi giliran itu. Nabi boleh untuk buat macam tu, walaupun Nabi tak buat macam tu. Nabi sentiasa menggilirkan isteri dia mengikut giliran yang elok. Tapi kalau tak mau ikut, tak salah. Tapi Nabi patuh kepada giliran itu. Nah, abang kata keistimewaan Nabi begitu. Allah bagi dekat Nabi begitu sekali keistimewaan dia. Dia kata di sini, maka bagi Nabi Daud alaihi salam 100 isteri. Nak ambil, nak kata apa? Nabi Muhammad ada 9 isteri pun hinnak mereka. Nabi Daud alaihi salam ada 100 isteri. Baru ni kita baca di Masjid Tikam Batu. Nabi Daud alaihi salam bapa kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Bapa kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ni dia kata ada 100 isteri. Dan bagi Nabi Sulaiman 700 isteri dan 300 gunting. Anak dia kemas lagi. Kita baca Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud tu bapa dia. Bapa dia ada 100 isteri, kita dah kata, oh, itu tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihi salam anak dia 700 isteri dan 300 gunting. Ini daripada riwayat yang tidak sahih. Riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab tafsir dia buat main macam ni. Dan turun ayat ketika mengaib Yahudi akan Nabi dengan banyak isteri. Orang yang terlibat di dalam konspirasi ini, di dalam usaha jahat hendak memburukkan image Nabi Muhammad ni, sudah tentu tak ada orang lain melainkan Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Yahudi ya. Daripada dulu sampai lah ni, sampai kiamat, Yahudi tu ada di belakang agenda-agenda ini semua. Ni kemarin apa? Hariri, bekas Perdana Menteri Lebanon. Siapa punya Ankara tu pergi jadi lagu tu? Mesti tangan Yahudi ada di belakang dia.
Tapi bila jadi aja dan pi telefon mengaku kata ini kumpulan militan Islam, ekstremis Islam mengaku. Siapa yang bodoh macam tu pi buat kerja lalu tu pi telefon mengaku dia buat? Melainkan ini rencana Yahudi. Yahudi buat, lepas tu dia pi bubuh nama dekat Islam. Dia kata geng militan Islam yang pi bunuh kawan ni. Macam orang hari ni nak buat khianat dekat satu orang, dia sakit hati dekat kawan tu, tak tahu nak buat apa, dia pergi cari heroin buang satu kilo, dia lempak masuk dalam kereta dia ni. Lepas tu telefon polis, abang jaga kereta nombor pelik sekian, nampak tahan, dia ada bawa dadah. Dia ni hamba Allah ni tak tahu apa, bawa kereta, roadblock tahan, suruh turun, cek, jumpa, angkat sekampit 1 kilo, duduk dalam. Tuan-tuan nak kata apa kan? Kata saya tak tahu yang mata darah keluar pun, cerita dia benda ni duduk dalam kereta hang. Boleh buat, tuan-tuan, boleh buat. Orang boleh buat macam tu kalau nak bagi naya siapa-siapa. Boleh buat, benda ni boleh buat. Ambil pisau pergi tikam bunuh siapa ke apa-apa semua, ambil pisau tu pergi lempak bawah katil rumah kita. Rumah kita pun bukan 24 jam duk tutup pintu. Lempak bawah katil. Lepas tu dia pergi telefon abang ni, saya nak beritahu, saya nampak orang rumah sekian ni sudah pergi bunuh orang ni, dijasad main ni, selak-selak bawah katil jumpa pisau, darah dah meleleh lagi. Nak kata apa kan? Nak kata apa? Kita kata takkan saya buat, takkan saya bodoh macam ni kot, takkan saya pergi bunuh orang golok nak mebuh orang kata. Jenuh kata lah tuan-tuan, jenuh kata. Cari rengkong duk tuan-tuan, cerita buat naya orang ni senang, nak buat baik ni yang susah. Nak buat naya orang ni senang. Habis punya benci dekat satu orang, tak tahu nak fikir dah nak buat macam mana, pergi beli cuka getah, bukan obat duit pun, main-main cerok atas muka, habis terkoyak kulit muka ni, start motor tuang pergi ke lembang, kawan ni duk melupang kena cuka getah, habis punya lagu tu pun boleh buat. Jenis nak fikir jahat, nak pergi buat jahat kat orang ni benda senang. Akhirat esoklah baru nak susah. Orang ada buat kerja macam ni. Susah sangat kan nak bagi rosak imej Islam ni? Susah sangat kan nak bagi rosak nama baik Islam ni? Tak susah, senang aja. Pergi bunuh satu orang yang macam hari ini, pergi bunuh dia, lepas tu pergi buat telefon, abang kata kami daripada kumpulan apa ke, kami yang bunuh dia. Pergi mengaku kata kumpulan Islam yang bunuh. Mungkinkah orang Islam yang dididik cara Islam nak pergi bunuh kawan yang sama-sama Islam, yang mengucap 2 kalimah syahadah sama macam kita? Orang Islam tak bangga ke kata ada satu orang Islam macam Hariri ni, 1 bilioner. Kita orang Islam kita bangga orang Islam jadi bilioner. Kita orang Islam kita bangga orang Islam jadi milioner. Kita orang Islam bangga setidak-tidaknya dia nak makan bismillah, setidak-tidaknya dia kenyang dia kata alhamdulillah. Daripada orang bukan Islam pergi jadi milioner, pergi jadi bilioner. Takkan kita tengok orang Islam jadi milioner, jadi bilioner, kita nak dibunuh dia? Tak menasabah, tak logik. Tapi itu yang didakwa. Di sebalik rencana jahat ini, di sebalik ini Yahudi punya kerja. Yahudi punya kerja. Mereka sanggup mati orang mereka 10 orang dengan syarat mati orang Islam seorang. Tapi seorang itu seorang hak pukai yang pergi mati bang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi Muhammad SAW isteri 9, Yahudi tak akan lepas peluang ni. Yahudi akan pegang benda ni. Yahudi akan habis-habisan hantam Nabi Muhammad berdasarkan kepada amalan Nabi kahwin 9 ni. Maka turun ayat ketika mengaib Yahudi akan Nabi SAW kerana banyak isteri. Maka firman Allah, iaitu sunnatullah, yakni jalan Allah pada anbiya dahulu kala. Tuhan jawab balik apa yang Yahudi kata ni. Tuhan jawab sunnatullah fil ladzina khalau min qablu. Cerita Nabi kahwin ramai ni, ini sunnatullah. Ini benda yang approve. Ini benda legal. Di sisi Allah, amalan itu sah. Bukan kata Nabi Muhammad kahwin 9, bahkan Nabi yang dulu sampai beratus isteri pun ada. Ini satu benda yang diluluskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan buat turun ayat ni nak beritahu kata Nabi tak salah dengan kahwin 9 ni. Firman Allah, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah perbuatan Allah qadar yang ditetapkan, tiada berubah. Itu adalah takdir yang Allah tentukan kepada anbiya, kepada nabi-nabi. Allah tak ubah benda tu.
Tuhan nak beritahu apa? Aku Tuhan. Tuhan nak beritahu kata ana rabbul alamin, aku Tuhan sekalian alam. Aku nak buat apa dekat makhluk aku, itu aku punya suka. Aku Tuhan sekalian alam, aku lantik Muhammad jadi nabi, aku nak bagi dia boleh kahwin sampai 9, itu aku punya suka. Siapa pun tak boleh kata apa kat aku. Tuan-tuan, kita ada duit. Duit yang ada kat kita, kita nak bagi dekat siapa, itu hak kita. Siapa pun tak boleh kata apa. Kita ada duit 100 ribu, kita nak ambil 50 ribu pergi bagi dekat rumah anak yatim manakah. Anak kita pun tak boleh kata apa. Anak kita tak boleh main kata, ayah apa ni bagi sampai 50 ribu. Tak boleh kata. Pasal apa? Pasal duit tu kita punya. Kita nak bagi dekat siapa, itu hak kita. Dalam fiqh dia kata milkut tam. Kita milik sempurna atas harta tu. Milik sempurna maksudnya kita berkuasa atas duit tu. Kita nak bagi kat siapa, kita nak derma, kita nak kenuri, kita nak apa, itu kita punya suka. Kalau duit kita boleh buat macam tu, agama tak kata salah. Ini kepula Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bangkitkan Nabi, Allah nak bagi keistimewaan dekat Nabi yang dia bangkitkan. Siapa boleh kata apa? Maka ayat ni dia nak jelaskan benda ni. Hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Maka segala anbiya, segala nabi-nabi yang menyampai mereka itu akan segala risalah Allah kepada manusia, dan tiada takut mereka itu akan seorang pun melainkan takut mereka kepada Allah semata-mata. Maka tiada takut mereka itu perkataan manusia pada yang Allah halalkan bagi mereka itu. Itu dia. Nabi kerja dia apa? Yuballighuna risalatillah. Nabi kerja dia apa yang Tuhan suruh sampai, dia sampai. Yang kata kerja Nabi ni apa dia? Apa juga yang Tuhan suruh dia sampaikan, dia akan sampaikan. Tak ada satu benda yang dia simpan tak sampaikan. Tak macam Tok Guru Silat. Tok Guru Silat kalau bagi buah ni ada simpan satu. Okay? Dia ada simpan satu. Pasal kalau bagi habis tu kawan tikilah tangan dia. Ada satu dia simpan. Nabi-Nabi dia tidak pakai kaedah Tok Guru Silat ni. Kalau Tuhan suruh dia sampaikan 30 juzuk Quran, 30 dia akan sampaikan. Tak ada satu dia disimpan dalam pakai ayat. Tak mau nak beritahu, tak ada. Maka kerja Nabi ialah yuballighuna risalatillah. Yang pertama sekali dia menyampaikan risalah Allah. Yang kedua ayat ni nak bagi tahu sifat Nabi. Apa dia? Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Nabi-nabi ni dia takut Allah aja. Lain daripada Allah, satu benda pun Nabi tak takut. Manusia nak kata apa, manusia nak tuduh apa, manusia nak cerca apa, manusia nak fitnah apa, manusia nak cemuh apa, itu manusia punya hal. Hampa kata, itu hampa jawab depan Tuhan. Aku sampai apa yang Allah suruh sampai, aku buat apa yang Allah suruh buat. Selagi mana benda yang aku buat ni tak salah di sisi Allah, hampa nak kata apa, hampa kata. Ini sifat para Nabi. Oh tuan-tuan, kalau jadi Nabi duduk pasang telinga dengar semua orang duk kata apa, tak boleh buat apa. Siapa dalam dunia ni, siapa tuan-tuan yang dia buat betul semua? Maksud kata semua orang setuju. Siapa dia? Manusia sebaik Nabi SAW tu, orang duk macam-macam cerita duk buat, duk kata salah. Lagu kita ni apa pun tak betul, buat apa pun tak betul. Ada saja cerita orang akan ulai ni, lagu ni tak betul, tentu tak. Kita buat, kita dah cek dah benda tu dari segi agama tak salah, jalan. Nabi duduk dengar ni, kau tepi jalan cerita apa, di kedai kopi duduk cerita apa, di lepas sembahyang maghrib masjid duduk sembang apa, semua ni Nabi kutip main. Apa pun tak boleh buat, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat para Nabi macam tu. Dia ignore semua benda ni. Dia dah tahu dah, dia duduk atas right track. Dia atas landasan yang betul, dia jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa kafa billahi hasibah. Dan memadalah dengan Allah itu Tuhan yang memelihara amalan hamba dia dan hisab mereka itu. Cukup Allah yang menilai kita. Tuan-tuan tengok ayat tu pendek ya. Wa kafa billahi hasiba. Hasiba daripada hisab. Memadai Allah yang akan menghisab kita. Penilai mutlak Allah. Ni ada keliling nilai belum tentu betul.
Jiran tetangga punya nilai belum tentu betul. Adik-beradik punya nilai belum tentu betul. Masyarakat kampung punya nilai belum tentu betul. Orang dalam negeri kita nilai belum tentu betul. Ada nilai betul, ada nilai tak betul. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menilai kita, bila dia menghisap kita, maka hisap dan penilaian Allah itu betul. Kita duduk atas landasan Quran dan hadis, kita jalanlah amailah ribut, taufan, tsunami ke apakah, kita duduk atas landasan Quran dan hadis Nabi. Kita betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dan tiadalah Muhammad itu bapa seorang daripada lelaki kamu. Maka tiada ia bapa kepada Zaid bin Harithah. Maka tiada haram atas Nabi menikah dengan janda Zaid. Ini yang kita baca ulas 9 dulu. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Bila Zaid bercerai dengan isteri dia, Zainab binti Jahsy, bila bercerai, Nabi menikah dengan Zainab ni, yang sebelum ni menjadi isteri kepada anak angkat Nabi. Bila Nabi menikah saja dengan bekas isteri Zaid, bekas isteri anak angkat Nabi, oh Yahudi tengok-tengok lagi satu cerita, pusing kampung pergi beritahu ke orang. Hampa tengok, menikah ramai dah sepasal. Menantu dia pun dia ambil buat bini dia. Mau tunjuk sungguh, dijumpa orang ni hujung-hujung kampung ni semua sembang, kata, hampa duk tunggu apa lagi? Macam tu punya duk buat, hampa nak ikut lagi ni, yang kata Muhammad ni. Rumah tangga anak dia pun dia pergi kacau, bagi jadi bercerai-berai. Bila anak dia cerai buang bini, dia pergi menikah dengan bekas menantu dia. Manusia lagu ni hampa duk kata Nabi, manusia lagu ni hampa nak pergi ikut, manusia lagu ni boleh pakai ke? Pergi sembang dalam kampung ni. Pak duk dengar ni pun itu macam ya, macam betul ni. Ini kerja Yahudi. Yahudi pula dibantu pula oleh munafik. Yang munafik ini mempunyai sejarah asal usul dia, yang kalau diceritakan baru kita tahu patutlah dia bersikap macam tu. Dia ada sejarah dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun mai ayat ni, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dan tiadalah Muhammad itu bapa seorang daripada laki-laki kamu. Zaid itu anak angkat Nabi, bukan pak kandung dia. Jadi kalau Zaid cerai bini dia, Nabi nak kahwin dengan bekas isteri dia, tak jadi salah apa. Sebab Zaid bukan bapa, bukan anak Nabi. Dia anak angkat Nabi. Nabi bukan bapa kepada mana-mana laki-laki. Tuan-tuan, anak laki-laki Nabi ada berapa orang? Ada 4 orang. Seorang nama Al-Qasim. Itu sebab Nabi orang panggil Abul Qasim. Yang kedua nama At-Tayyib. Yang ketiga nama At-Tahir. Anak laki-laki Nabi 3 dengan Khadijah. Seorang anak laki-laki dengan Maria, nama anak tu Ibrahim. So anak laki-laki Nabi ada 4. Qasim, Tayyib, Tahir dengan Ibrahim. Semua mati kecil. Semua mati kecil. Kecil-kecil dah mati. Ibrahim mati umur 70 hari mati. Nabi tengah duduk kuliah di masjid, orang mai turut bagi tahu, ya Rasulullah, anak kamu sakit kuat. Nabi kata balik bagi tahu dekat isteri aku, suruh dia sabar. Saat mai turut pula, ya Rasulullah, baliklah anak kamu turut tu. Nabi pun balik. Nabi dukung Ibrahim, buah air mata Nabi jatuh atas pipi Ibrahim. Ibrahim dalam keadaan nazak. Lepas itu dia pun meninggal dunia. Anak laki-laki Nabi 4 orang, 4 mati kecil. Anak perempuan Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. 4 orang. Hak 3 orang ni, Zainab, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum, semua mati sebelum Nabi wafat. Mereka mati dulu. Cuma Fatimah saja, isteri Sayyidina Ali. Fatimah sahaja dia mati 6 bulan selepas Nabi wafat. Nabi wafat 6 bulan kemudian Fatimah pun ikut sama. Maka ulama bincang macam-macam pasal apa anak-anak Nabi jadi lagu tu mati awal apa semua macam-macam lah. Tapi Allah yang mengetahui apa hikmah di sebaliknya.
Takutlah tak lagi kalau anak Nabi tu ada lagi, adalah kawan pakat nak pergi cari yang penarang hati lah apa ni, dengar kata dia ni anak Nabi, dia nak main lah macam-macam. Nabi-Nabi lah, anak-anak lah. Anak Nabi tak mestinya Nabi. Walaupun ada Nabi-Nabi yang anak juga menjadi Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman, lepas dia tak ada Nabi dah. Jadi kalau ada lagi anak-anak dia, ini kata pendapat ulama lah, takut dia membuka pintu kepada jadi macam-macam cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni tak boleh cakap. Pasal apa? Pasal rumah Nabi dilahirkan pun pakai piduk basuh lantai, ambil ayam balik main Malaysia. Dulu tempat maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi Muhammad tu, kerajaan Saudi buat sembah. Masa kerajaan Saudi nak jadikan tempat kelahiran Nabi, tempat maulid Nabi tu, nak punggah bang, nak buat sembah, ramai orang marah. Dia kata apa teruk sangat kerajaan Saudi ni? Dia kata simpanlah rumah tu buat kenangan, rumah kelahiran pemimpin besar Islam Nabi Muhammad SAW, simpanlah tempat kelahiran. Itu pendapat yang kata lagu tu. Tapi kerajaan Saudi tak mau, dia punggah habis semua, dia buat sembah terus, senang. Pasal apa? Kalau dia tak buat lagu tu, adalah amalan khurafat akan berlaku di situ. Dia pakai piduk basuh lantai tu, tarik air buah dalam botol, dia jadi kaki nak merapu ni ramai, kaki nak torah benda dalam agama ni ramai, kaki nak mereka macam-macam ni ramai. Telaga yang Nabi SAW di Ji'irranah, orang sebut Ji'irranah kan, dekat Ji'irranah ni ada satu telaga. Nabi SAW ludah dalam telaga tu. Yang telaga tu hasil daripada mukjizat Nabi SAW, dengan izin Allah yang telaga tu jadi ubat. Tapi dia berlaku masa Nabi ludah tu saja. Lepas tu tak dia apa dah, dia pakai pitimba balik ayam tu. Kerajaan Saudi kambuh orang telaga tu, marah pula. Teruk betul buat Saudi ni, sampai tak boleh tengok apa saja jaki apa piduk. Bukan. Benda tu kalau dibiarkan, khurafat akan mula di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW ni dengan Khadijah, dengan isteri pertama dia, anak ada 7 orang. Nabi umur 25, menikah dengan Khadijah umur 40. Nabi menikah dengan Khadijah ni, selagi mana Khadijah hidup, Nabi tak menikah dengan orang lain. Bila mati saja Khadijah, baru Nabi start menikah dengan orang lain. Dalam tempoh Nabi menjadi suami Khadijah ni, 7 orang anak. Laki-laki 3, Qasim, Tayyib, Tahir. Perempuan ada 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dengan Fatimah. Kemudian dengan hamba yang kata Maria ni, Nabi dapat seorang anak, nama dia Ibrahim, mati waktu kecil. Turun ayat yang kita baca ni, dia kata makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dan tidaklah Muhammad itu bapa kepada seorang daripada laki-laki kamu, maka tiada ia bapa kepada Zaid, maka tiada haram atas Nabi nikah dengan janda Zaid. Dan Nabi tak ada anak laki-laki besar sampai menikah apa, tak ada. Maka tidak timbul soal Zaid tu anak Nabi, tak timbul. Zaid tetap duduk pada kedudukan anak angkat Nabi. Maka oleh kerana dia anak angkat, dia tetap anak angkat, dia tak boleh jadi anak kandung. Maka isteri dia, kalau dia bercerai dengan isteri dia, Nabi menikah dengan bekas isteri dia, tak salah. Begitu firman Allah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan tetapi adalah Muhammad itu Rasulullah dan kesudahan segala anbiya. Tapi yang kata Nabi Muhammad itu, dia bukan bapa siapa-siapa, dia adalah Nabi yang penghabisan. Maka tiada Nabi kemudian daripadanya yang empunya syariat. Adapun Nabi Isa turun dari langit pada akhir zaman, menghukum pakai syariah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dah wafat. Nabi Isa esok turun main untuk nak menyempurnakan tugas dia. Nabi Isa tugas tak sempurna lagi, sebab dia ada lagi satu benda Tuhan bagi kat dia. Benda ni dekat nak akhir zaman esok baru dia boleh complete dia punya kerja. Apa dia? Dia disuruh turun, satu, nak membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam dua dah. Di mana? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Tapi dia belum mati lagi, dia dua dah. Dan dia akan turun mai ke dunia ni kerana nak menyempurnakan misi, menyempurnakan satu tugas yang ditentukan Allah kepada dia, iaitu nak bunuh Dajjal.
yang akhir zaman itu akan muncul dan menyesatkan manusia pada masa itu. Nabi Allah Isa AS akan mai, dan bila Dajjal nampak aja dia, Dajjal lari. Dalam duk lari itu Nabi Isa bunuh dia. Selepas dibunuh Dajjal, Nabi Isa akan memerintah alam ini. Maka di sinilah pendapat ulama, ada yang mengatakan yang dikatakan Imam Mahdi itu ialah Nabi Isa. Imam Mahdi maksudnya imam yang diberi petunjuk. Itu maksud perkataan Mahdi. Ada pendapat ulama kata begitu, ada pendapat kata tak, Imam Mahdi ni satu orang lain, Nabi Isa ni satu orang lain. Itu kita panjang umur, kita tunggu tengok. Tapi Nabi Isa AS akan mai, lepas dia bunuh Dajjal, dia akan diberikan sedikit masa untuk memerintah alam ini, dan keadilan terjamin di seluruh penjuru alam pada masa pemerintahan Nabi Allah Isa AS itu. Dan Nabi Allah Isa AS memerintah dunia pada masa itu menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya dia tidak ikut Injil, tetapi dia ikut Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan adalah Allah itu Tuhan dengan tiap-tiap suatu, amat ketahui zahir dan batin, sir dan jahar. Sir maksudnya rahsia tersembunyi, jahar terang. Benda tersembunyi pun Tuhan tahu, benda terang pun Tuhan tahu. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira. Maka sebut olehmu akan Allah, 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 akan sebutan yang banyak-banyak. Tuhan suruh. Tuhan suruh dalam ayat ni, uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah Allah ni banyak-banyak. Pas semayang sambil buat kereta nak pergi kerja, Allah, 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 Allah. Nak jadi apa pun tuan-tuan, kita dalam keadaan lidah basah dengan zikrullah. Naik kereta nak pergi jauh lebih lagi. Naik kereta nak pergi kendok kedai dekat pun, Allah, 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 Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Modul sebut lidah biar basah dengan zikrullah. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala nak jadi apa pun, dalam keadaan lidah duk berzikir pada Allah, hati ingat Allah. Tuan-tuan takut tuan-tuan. Dengan apa ni jalan raya ni, dengan angka kematian. Hari orang, hari kita tak tahu bila. Kita pun tak ada satu hari yang kita tak naik atas jalan raya. Kita ni tak ada satu hari yang kita tak naik atas jalan raya. Dia nak jadi kemalangan. Yang kata malang ni, nak jadi kemalangan ni bukan gaduh pergi Kuala Lumpur. Lintas jalan depan rumah pun boleh jadi. Lintas jalan depan rumah pun boleh jadi, kalau nak jadi malang. Jadi cerita nak jadi kemalangan, nak jadi malang ni, cerita bila-bila pun boleh jadi. Apa yang penting, jadi bila pun lidah duk zikrullah. Tak galak lah kalau jadi, tak galak dah. Pasal apa? Lidah duk zikrullah masa jadi itu. Tuan-tuan, kita duk tengok, duk keluar muka depan surah abang ni, pengajaran lah Allah yang mengetahui. Ini yang anak apa nama TLDM apa baru ni, balik kampung, balik main ayah awak kereta di depan dengan mak, dengan adik-beradik dua orang, mereka pak beradik ikut ke belakang. Tuan-tuan bayangkan bapak dia, mak dia punya pressure macam mana. Tadi turun daripada rumah di Kelantan tu nak balik main Setiawat ni, nak balik tu macam mana. Sebelum tadi mak ayah ni mesti pesan nak bawa elok-elok, ikut ayah belakang yang buat darah ikut ayah, mesti pesan punya. Kata-kata sedang tengok cermin, kereta anak duk bawa belakang tak ada, slow pun tak nampak, U-turn patah balik, tengok terandai di pokok kan. Mati one shot, 4 orang habis. Nak kata apa? Baru setengah jam tak terfikir benda ni nak jadi. Baru 4 jam tadi, masa bertolak tadi, baru 4 jam tadi, tak terfikir ni, malah petaka ni nak kena ni. Tak terfikir, benda tu jadi. Nak jadi, tak boleh kata apa. Benda tu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah biarlah tengah duk basah zikrullah. Biar masa jadi tu kaset dalam kereta tu duk bunyi Quran ke, duk bunyi zikir munajat ke, biar benda tu duk bunyi macam tu. Allahu Akbar.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, ini benda-benda ni kita tengok bukan sekadar bahan berita, tetapi pengajaran di sebalik kejadian tu kita nak ambil dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala kata uzkurullaha zikran katsira. Sebut olehmu akan Allah akan sebutan yang banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan tasbih olehmu akan pagi-pagi dan petang-petang. Baca subhanallah subhanallah subhanallah. Ini rupanya bukan Nabi suruh, Allah suruh terus dalam Quran. Tuan-tuan, kalau kata hadis Nabi boleh kita kata hadis sahih dah kah? Boleh tu buat cakap pandai banyak lagi. Ni hadis sahih ke tak ni hadis ni boleh pakai? Boleh lagi duk cakap begitu. Tapi kalau Quran tuan-tuan, habis. Bolehkah orang tanya ni ayat Quran ni sahih ke? Yang mengaji pondok mana ni? Hidup tanya ayat Quran sahih ke tak? Hadis boleh tanya sahih ke tak? Ayat Quran tak boleh tanya sahih ke tak? Direct Allah sebut dalam Quran uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukrah pagi wa asila dan petang. Sentiasa bertasbih kepada Allah. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Tuhan yang memberi rahmat ke atas kamu, wa malaikatuh, dan segala malaikatnya minta ampun bagi kamu. Itu dia tuan-tuan. Kita sebut, mulut kita sebut zikrullah, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sebut subhanallah, 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 kita sebut alhamdulillah, 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 kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pergi jadi orang yang sentiasa duk sebut ni, apa dia kata? Dia kata huwallazi yusalli alaikum, Allah akan selawat ke atas kamu. Allah janji rahmat mai kat kita kalau kita boleh amal macam ni. Wa malaikatuh, dan malaikat akan minta ampun kepada Allah untuk kita. Kita dua kereta sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duk sebut tu apa jadi kat kita pun tak apa dah. Sebab apa? Malaikat sepanjang kita duk zikir tu, malaikat duk minta dekat Allah, ya Allah ampunkan orang ni, ya Allah ampunkan orang ni, ya Allah ampunkan orang ni. Firman Allah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur, supaya mengeluar akan kamu wahai segala orang yang beriman daripada segala zulmah, yakni kegelapan kufur, kepada nur, kepada cahaya keimanan. Benda-benda ni tentu susah kan? Susah. Ni yang kita baca mukadimah awal tadi, wala yahqiranna ahadan, jangan sekali-kali kita hina sesiapa pun. Wala yahqiranna minal ma'rufi syai'an, dan jangan sekali-kali kita pandang leceh, pandang remeh, pandang hina kepada benda ma'ruf, benda baik. Benda ni ma'ruf, benda baik. Kita ingat ni apa, kita tak buat. Tuan-tuan, jangan cakap doa kita nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, lepas semayang pun tak mau sebut. Itu sabit dengan hadis sahih. Sabit dengan hadis sahih. Nabi suruh tu, Nabi suruh, dan menjadi amalan Nabi bila habis semayang tu subhanallah salasa wa salasin, 33 kali, alhamdulillah salasa wa salasin, 33 kali, Allahu Akbar salasa wa salasin, 33 kali. Itu Nabi amal benda tu, itu sunnah Nabi. Berapa ramai daripada kita habis semayang ni kira lagu nak shortcut macam tu, nak cut short, nak potong bagi pendek kan, nak bangkit cepat. 5 minit tuan-tuan, 5 minit saja daripada bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas tu nak sikit ayat kursi, kemudian nak subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Start saja, 5 minit saja nak buat banyak. Tak buat tuan-tuan. Kalau lepas dah semayang, ayat semayang doa ada lagi tu pun tak buat, nak buat kereta, nak berzikir. Oh, susah tuan-tuan. Susah. 24 jam out of 24 hours kita yang Tuhan bagi satu hari kat kita ni, berapa minit yang kita ingat kat Tuhan ni? Berapa minit? Bila muhasabah benda ni, duh tengok balik, kata karut kita ni. Karut kita ni. Bercakap agama ni pun tumbuk meja dengan garang nampak ni. Tapi rupanya terpelhung, kosong dalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal itu dia main khoswat banyak kita ni. Hati tak tenang, tak tenteram,
rumah tangga serabut, anak pinak jadi kalang kabut, kacau bilau. Pasal apa? Pasal dalam kosong. Dalam kosong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buat benda-benda macam ni, Allah kata liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Allah boleh keluarkan kita daripada zulmah kegelapan kekufuran kepada nur keimanan. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah dengan segala orang mukmin amat kasih dan amat sayang. Tuhan sayang kalau kita buat amalan-amalan yang macam ni. Tuhan sayang kat kita. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Maka tahiyyah, yakni ucapan selamat mereka daripada Allah pada hari bertemu mereka itu akan dia salam, salam dengan lidah malaikat. Orang yang di atas dunia ni, lidah ni dibasahkan dengan zikrullah, sentiasa disebut Allah, 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 sentiasa disebut subhanallah, disebut alhamdulillah, disebut Allahu akbar. Orang yang macam ni, esok bila balik ke alam akhirat esok, Allah welcome mereka ni dengan ucapan salam. Dia kata selamat. Tuhan welcome kita bila kita balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Quran kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu satu bentuk ucapan tahiyah, ucapan selamat yang Tuhan sebut kepada orang yang baik-baik yang mati ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Tuhan kata wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha untuk menghadap Tuhan, dan Tuhan redha nak terima kamu. Tuan-tuan bayangkan macam mana cantiknya di menghadap Allah. Allah nak kita, kita pun nak Allah. Kita tak mau kita jadi orang jahat, jenazah yang jahat, mayat yang jahat. Bila mati ni nak pergi menghadap Allah, Allah tak mau terima. Hadis sahih menceritakan bagaimana roh yang disebut sebagai ruhun qabih, roh yang keji. Bila mati saja orang jahat ni, roh ni Allah tak mau tengok, Allah tak mau terima, Allah tak mau tengok dia. Nak naik pergi ke hadrat Allah tu Allah tak mau. Allahu akbar tuan-tuan. Mati-mati dah ramai orang mati, tapi ada orang mati Tuhan welcome roh dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mai balik menghadap Tuhan kamu dan keadaan kamu redha dan Allah redha kepada kamu. Yang tu satu. Ni hak satu lagi ni yang disebut sebagai ruhun qabih, roh yang keji ni nak naik Tuhan tak mau. Tuan-tuan, belum lagi hari hisab, belum lagi nak pergi humban ke neraka, nak jadi macam mana, belum lagi. Roh ni baru terbit daripada jasad, Tuhan tak mau dah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tuan-tuan yang kata agama ni bukan cerita main-main. Bukan cerita main-main, bukan cerita abang dengar syok-syok habis, bukan macam tu. Agama bukan macam tu. Agama dia melibatkan soal serius, soal kita nak bersih diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wa a'adda lahum ajran karima, dan menyedia Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, yakni bagi orang yang mukmin itu pahala yang mulia di akhirat, iaitu syurga. Itu dia. Orang-orang ni semua di hari akhirat itu Allah tunggu mereka dengan syurga. Orang yang di atas dunia beriman, orang yang di atas dunia ni benda-benda hak kecil-kecil macam ni buat elok-elok. Ni tasbih mulut ni sentiasa dibasahkan dengan zikrullah dan sebagainya. Orang macam ni di akhirat esok Allah Subhanahu wa taala tunggu depa mai syurga tu ada. Demikian sekali sambutan yang Allah bagi pada orang yang baik-baik macam ni. Firman Allah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wasirajan munira. Bahawasanya kami telah jadi akan engkau wahai Muhammad rasul kepada manusia, saksi atas mereka dengan membenar dan dusta, dan memberi kesukaan kepada orang mukmin dengan syurga, dan memberi peringatan menakut orang kafir dengan neraka, dan menyeru manusia kepada tauhid Allah dan agama dia dengan suruhnya, dan menjadi pelita yang terang. Barang siapa yang taat dan ikut dia, nescaya dapat hidayah, ia akan jalan agama Allah.
Yang kata Nabi ni, Nabi Allah hantar mai ni satu apa dia? Syahidan. Dia menjadi saksi. Akhirat esok waktu kita dibicarakan di padang mahsyar, Nabi akan menjadi saksi. Nabi akan bagi tahu dekat Allah, dia ni umat aku. Nabi menjadi witness kita di hari akhirat waktu dihisab. Ada dalam kitab-kitab lama ni kadang-kadang dia tambah lebih-lebih lah. Dia kata Nabi nanti lempang serban dia atas penimbang tu bagi berat. Tak ada lah sampai macam tu. Rupa lain serban nak wapi. Kan? Tapi Nabi ada di sana. Nabi ada di sana. Dengan tujuan apa? Nak bagi syafa'ah. Nak bagi pertolongan dekat kita ni. Siapa orang yang boleh dapat syafa'ah Nabi, boleh dapat pertolongan Nabi, siapa? Orang yang di atas dunia dia terima Nabi Muhammad sebagai Nabi dia, terima dalam maksud kata Nabi kata apa dia ikut. Maka di hari akhirat esok Nabi doa ada di sisi neraca. Dalam hadis Nabi beritahu, cari aku di sini. Di akhirat esok Nabi pesan dalam hadis dia, di akhirat esok cari aku di sisi Kausar, di sisi haud telaga Nabi. Kalau aku tak ada di sana, cari di sini. Aku tak ada di sini, cari di sini. Nabi kata, last kali Nabi kata apa? Nabi kata, aku berada di sisi mizan. Aku ada dekat dengan neraca penimbang itu. Masa tu bila main, nama kita dipanggil Syamsuri Ahmad, dia panggil. Kita dipanggil dengan nama kita di atas dunia. Nabi kata apa? Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Nabi kata hampa semua dipanggil pada hari kiamat esok bi asma'ikum, dengan nama hampa di atas dunia. Wa bi asma'i abaikum, dan dengan nama bapa kamu di atas dunia. So kita nama Syamsuri Ahmad, di sana esok dia panggil Syamsuri Ahmad. Dia panggil depan. Dihisap amalan kita. Masa itulah kita mengharapkan syafaat Nabi SAW. Kalau Nabi bagi satu say aja, Nabi kata dia umat aku. Allahu Akbar, tuan-tuan, menangis air mata darah kita. Dalam keadaan cemas tu, dalam keadaan cemas kita ni nak jadi Nabi, pergi tunjuk point finger dekat kita, ni umat aku. Pasal apa? Semata-mata di atas dunia ni kita tak boleh dengar. Bila dengar nama Nabi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar aja nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita satu orang yang cinta Nabi ni dan cinta kita pada Nabi ni, dia nampak dalam bentuk tu. Mulut kita ni cukup suka selawat kepada Nabi. Untuk khatib hari jemaah dia pesan, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Itu bukan habang saja. Khutbah yang kedua ni khatib akan sebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda apa? Man salla alayya marrah, siapa selawat kepada aku sekali, Nabi kata sallallahu alaihi biha asyra, Tuhan akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Tuhan sayang dekat Nabi. Bila siapa tunjuk sayang dekat Nabi, 10 kali Tuhan sayang dekat dia. Itu maksudnya. Kita sayang dekat anak kita. Kalau anak kita duduk balik main habang hari-hari, dia kata, ayah, cikgu di sekolah tu baguslah cikgu, kita akan cari satu peluang nak pergi bagi hadiah kepada cikgu tu. Kita sayang dekat anak kita, tiba-tiba anak balik habang ada orang lain sayang dekat dia, kita nak pergi bagi satu pemberian dekat kawan yang sayang anak yang kita sayang ni. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang Nabi ni, Allah yang mengetahui macam mana punya sayang dia. Tiba-tiba kita pergi tunjuk kita sayang orang yang Allah sayang. Nabi kata apa? Man salla alayya marrah, siapa selawat kat aku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Tuhan akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita boleh praktis benda tu. Salah satu ciri untuk nak memudahkan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat esok. Maka dia kata, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan persukakan olehmu wahai Muhammad segala orang mukmin itu dengan bahawa bagi mereka daripada Allah di akhirat pemberian rahmat yang besar, iaitu syurga. Allah suruh Nabi Muhammad habaq kat kita ni, ikut apa yang Nabi kata. Aku tak mau janji banyak-banyak pelik-pelik punya janji, tak mau. Tuhan kata aku janji syurga, cukup. Syurga, tuan-tuan, kemuncak kepada segala benda yang kita nak. Dalam dunia kita nak apa, tuan-tuan? Dalam dunia, nombor satu nak sihat lah. Ada RM2 banyak pun dengan duit sakit tak ada guna. Nombor satu nak sihat. Nombor dua nak rezeki ada lebih kurang senang. Tak jadi orang yang minta sedekah dan sebagainya. Benda yang kita nak ni dalam syurga bukan kata ada, lebih pada tu Tuhan nak bagi. Maka Tuhan janji senang aja. Apa ikut Nabi aku bagi syurga. Aku tak mau janji lain banyak-banyak, tak mau. Ikut Nabi aku bagi syurga.
wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan janganlah engkau ikut taat segala kafir dan segala munafik pada yang menyalahi syariat engkau. Wada' azahum, dan tinggal olehmu akan menyakiti mereka itu sehingga datang apa-apa hukum yang disuruh engkau perbuat pada mereka itu. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan tawakal olehmu atas Allah pada segala kerjaan engkau, dan memadailah dengan Allah itu wakil yang diserah kepadanya. Itu dia, taat kepada Allah, jangan hidup bersekutu dengan orang kafir dan sebagainya. Ini itu jadi dalam dunia lah ni. Bila Amerika nak serang negara Islam, ada negara Islam lain juga takut. Awak pergi jadi macam ni. Dia dah bagi hancur jadi sagon Nabi dah, apa nama, Iraq ni. Ada kata dia nak tengok Iran pula. Kita tak maulah dengar sekali ada pula negara Islam ceruk manakah apakah semua pergi duk beritahu support. Support sama ada support dalam erti kata hantar tentera pergi sekali, ataupun support dalam maksud kata duk ke belakang duk bagi duit ni, ataupun support dalam erti kata moral support. Sama. Cerita kata kafir nak pergi serang Islam, kita kok mana pun memihak kepada Islam. Kok mana pun memihak kepada Islam. Tak boleh memihak kepada kafir dalam soal nak jadi seteru dengan orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti untuk. Lepas ni dia akan masuk pula, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha. Lepas ni dia akan main cerita apabila menikah dengan satu orang perempuan belum berlaku apa nama persetubuhan, bercerai. Apa nak jadi kes yang macam ni? Benda ni ada berlaku dalam masyarakat, tapi jarang-jarang sekali baru jumpa. Cerita orang atok, orang tua-tua atok, belah laki-laki, belah perempuan, orang tua-tua yang runding, dia atok nak bagi jadi. Yang budak nak menikah ni tak tengok hang aku, dia atok bagi jadi menikah. Menikah, lepas dah majlis angkat nikah semua, masuk dalam bilik, tengok-tengok dia tak berkenan. Adalah dia tak berkenan, tang mana kan. Terus cunggit, terjun ke tingkap, tuang balik, tuang mai dah. Kalau jadi macam tu, macam mana cara nak selesai masalah ni? Ada jadi tak? Ada jadi. Dalam zaman moden ni pun ada, dalam apa nama 100,000 perkahwinan ada satu kes jadi macam ni. Mula-mula nampak mudah kan. Mak dia, ayah dia tanya, hang ni ada kawan ke tak lagi ni? Dia kata tanya hak lain lah. Dia tanya tu, dia lalu tu. Mak pak kata bukan apa, adik hang dulu tiga-tiga dah nak menikah. Masalah dengan hang ni lah, hang kena jalan dulu baru adik hang boleh menikah. Kita bagi adik menikah. Tak boleh lah, hang tak menikah macam mana nak bagi adik hang menikah? Orang tua ni kadang dia jadi benda ni dia jadi haru. Kan? Jadi lah macam ni, kalau hang tak ada, mak dengan ayah nak cari bagi. Ayah tak ikut suka? Ikut suka orang tua ni piatok lah. Dia dapat nak tok guru silat perlih mana tu, dapat seorang atok semua, dia pun tak kisah, saya tak kisah, carilah siapa-apa, saya tak kalut benda ni lah apa semua. Orang tua ni dah pergi cari atok semua elok dah, main majlis hari kenduri semua dah elok. Malam tu dia masuk tengok, oh dia kata dia pun panglima macam ayah dia juga, tak mau dia lari. Akad nikah dah jalan. Lepas tu yang pergi jadi tak mau ni nak buat lagu mana? Yang tu pun tuan-tuan, yang tu pun Islam bagi tahu juga. Macam mana kita nak kata Islam ni agama yang tak sempurna macam mana? Daripada perkara hak besar tu, perkara nak tadbir sebuah negara, nak buat undang-undang, nak buat sistem apa, Quran ada benda ni. Sampailah benda kecil-kecil ni, pergi menikah lepas tu jadi tak berkenan nak bercerai. Ini benda kecil-kecil ni pun ada Quran bagi tahu. Macam mana cara nak selesai dia, nak bagi elok macam mana. Benda sumbin-sumbin lah. Akad nikah dah jalan dah. Mereka kata kereta kok mana pun second hand dah. Mereka kata pelik nombor ada kira second hand lah. Pergi tengok mileage tak jalan lagi pun dia kata kereta second hand juga. Pergi tengok mileage tak jalan. Mileage ni nampak macam tak pergi ke mana lagi. Tapi harga second hand lah. Kita beli motor hari ni baru naik 2 hari daripada kata mak rempit.
Kita tak mau motor tu, kita nak jual balik. Baru 2 hari naik pun naik pergi masjid aja. Nak tolak balik, harga jatuh 1,000 dah. Dia kata apa? Second. Kita kata aku 2 hari ya baru aku naik pergi masjid 3 kali ya kata. Naik berapa kali apa ni secondnya. Harga turun 1,000. Jadi sumbin. Tak boleh buat dah yang tukuk mana pun sumbin. Cuma Islam dia bagi satu jalan. Jangan sampai sumbin tu membawa kepada retak pecah darah. Cantik. Yang kata Islam ni cantik. Kan? Tak mau cerita nak jadi apa, tak mau. Islam ni kan nak bagi elok. Lagu tu aja. Jadi kalau betul-betul kita kata kita orang Islam, kita nak ikut Islam, tak sepatutlah dia jadi benda-benda tak elok ni, tak sepatut sangat. Kalau jadi makna tak ikut. Tuan-tuan, kita belajar ni, kita baca kitab ni, tujuan apa? Nak bagi semua duduk atas track. Hak mana yang tak betul, yang tersilap, yang apa, tinggal, balik naik atas track elok-elok balik. Biarlah kita dan duduk atas track 5 hari pun tak apa. Lepas tu kalau kita mati pun tak apa dah. Kita dah duduk atas track dah. Lah, kita duduk mengaji ni pasal nak balik atas track tu. Nak balik atas track. Mudah-mudahan Allah turut serta dengan usaha baik kita. Allah bantu kita. Dan kita mati dalam keadaan duduk di atas jalan kebenaran, insyaAllah. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik sila saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.